Salam sejahtera kepada Dr. Ivy Jom dan semua yang menonton video ini. Saya Muhammad Afiq Hakimi bin Nur Zaini, mewakili rakan-rakan kumpulan saya, Muhammad Arif Akbar bin Abdul Razak, Muhammad Hafizuddin Muhammad, Azri bin Rasad dan Muhammad Syamrani bin Samsu. Kami daripada kumpulan 24 dari tutorial Selasa 3 hingga 4 petang ingin berkongsi jurnal yang telah kami kaji dan telah kami baca untuk pembentangan ini. Jurnalnya ialah Developing Identity in Diversity, A Second Language Acquisition Experience. Jurnal ini ditulis oleh Hamidah Yamad pada tahun 2012 yang dimuatkan dalam Gemar Online Journal of Language Studies yang memfokuskan terhadap perolehan bahasa kedua dalam kalangan kanak-kanak. Dan jurnal ini ataupun kajian Hamidah Yamad ini memfokuskan terhadap 3 orang kanak-kanak Malaysia, kanak-kanak warga negara Malaysia, tetapi tinggal dan mengikuti sistem persekolahan dan pendidikan di luar negara iaitu di Devon, United Kingdom. Jadi pengkaji iaitu Hamidah Yamad ingin melihat sama ada pemulihan bahasa kedua dalam kanak-kanak ini wujud dalam terhadap ketiga-tiga kanak-kanak Malaysia ini. Dan antara motivasi kajian, sebab yang mendorong kami ingin mengkaji dan membaca jurnal ini ialah untuk kami sendiri berminat untuk mengetahui bagaimana perolehan dan perkembangan bahasa kedua kanak-kanak, terutamanya kanak-kanak Malaysia tetapi tinggal di luar negara ini berlaku kerana kita tahu kanak-kanak Malaysia yang berpersekitarannya bahasa Melayu tetapi bila berada di luar negara bagaimana mereka tinggal dan menyesuaikan diri dengan persekitaran dan bahasa di luar negara. Dan kami juga terdorong untuk mengkaji dan melihat sama ada pemulihan dan perkembangan bahasa ini bertitik tolakkan daripada sebab-sebab semula jadi, tahap kognitif ataupun ada faktor-faktor lain yang menyumbang kepada pemulihan bahasa dan perkembangan bahasa kedua kanak-kanak ini. Baik, antara masalah kajian yang cuba diselesaikan oleh pengkaji ialah pengkaji ingin membuktikan bahawa wujud kebolehan dalam pemulihan bahasa kedua dalam kalangan kanak-kanak dan ada faktor-faktor tertentu yang menggalakkan pemulihan bahasa kedua kanak-kanak seperti faktor sosial, faktor motivasi dalaman kanak-kanak itu sendiri dan faktor keyakinan. Jadi ini merupakan antara perkara-perkara penting yang telah pengkaji jurnal ini iaitu Hamidah Yamad cuba untuk rungkaikan dalam artikel ataupun jurnal yang beliau terbitkan atau beliau hasilkan ini. Jadi saya serahkan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Baiklah, kita pergi kepada pendekatan kajian di mana kajian ini bersifat kualitatif di bawah paradigma interpretif. Perspektif kualitatif ini iaitu realiti adalah subjektif dan terbuka kepada tafsiran individu. Kaedah termubat ini adalah untuk mengumpul pandangan daripada perspektif responden dan menyemak balas respon kanak-kanak. Terdapat dua teknik pengumpulan data iaitu yang pertama adalah termubat yang dilakukan terhadap 3 kanak-kanak, ibu bapa dan guru kelas yang telah dirakam pita. Pemerhatian pula dilakukan di bilik darjah yang telah dirakam video dan di rumah kanak-kanak. Semua peserta dewasa telah memberikan kebenaran bertulis dan identiti mereka dirahsiakan persetujuan ibu bapa termasuklah anak-anak mereka. Transkripsi dianalisis mengikut prinsip teori asas melalui analisis perbandingan berterusan untuk mendapatkan tema dan kategori. Baiklah, kita pergi kepada dapatan dan perbincangan iaitu pengalaman pemulihan bahasa kedua kanak-kanak. Terdapat 4 kategori yang telah ditemui. Yang pertama adalah budaya di mana guru percaya bahawa berhujah atau menyuarakan pendapat bukanlah satu norma dalam budaya Asia. Guru memerhatikan kanak-kanak Asia sangat pendiam dan patuh. Yang kedua adalah persekitaran sekolah di mana hal ini merangkumi guru dan pelajar lain yang telah memberikan peranan kepada kanak-kanak di sekolah mereka menjadi sebahagian komuniti bilik darjah. Kategori yang ketiga adalah amalan bahasa di rumah di mana hal ini bergantung kepada ibu bapa dan anak-anak itu sendiri. Gambaran pengalaman pemulihan bahasa kedua ini, ibu bapa sendiri, kebolehan dan sikap bahasa kedua iaitu bahasa Inggeris. Kanak-kanak mempunyai pilihan bahasa yang digunakan di rumah. Kategori yang terakhir adalah proses naturalistik di mana pemulihan bahasa boleh dipertingkatkan dengan menyediakan konteks di mana kanak-kanak boleh mendapat banyak peluang untuk menerima, menggunakan dan memperoleh bahasa tersebut. Baiklah, kita pergi kepada ciri-ciri kanak-kanak dan persekitaran rumah dalam membangunkan identiti.
Penemuan ini telah menemukan bagaimana pengalaman kanak-kanak dan sifat ciri individu mereka dalam mengembangkan identiti mereka. Latar belakang dan ciri-ciri kanak-kanak sebagai pelajar telah memberikan kesan kepada proses pemulihan bahasa kedua mereka. Mereka berbeza dalam pengalaman SLA mereka sekaligus telah membentuk identiti yang berbeza. Dapatan yang pertama adalah peserta pertama iaitu Azlan merupakan seorang yang ingin tahu dan berwatak gigih. Peserta yang kedua adalah Aida, di mana dia seorang yang pendiam dan kurang fokus di dalam kelas. Peserta ketiga adalah Hazwan di rumah, di mana dia telah menghadkan penggunaan bahasa Inggeris kerana kepercayaan dan amalan budaya. Hal ini telah menunjukkan bahawa peranan ejen yang akan dimainkan dalam proses pemulihan bahasa kedua yang akhirnya akan menjejaskan pembelajaran bahasa kanak-kanak tersebut. Saya Muhammad Arif Akbar bin Abdul Razak. Seterusnya saya akan menerangkan tentang perkara yang dipelajari dalam kajian. Okey, perkara yang pertama ialah mempelajari cara kanak-kanak memperoleh bahasa kedua, iaitu berdasarkan kepada pengalaman 3 orang kanak-kanak Malaysia yang menetap dan belajar di sebuah sekolah di United Kingdom, iaitu berdasarkan kaedah pemerhatian atau membual yang dijalankan, iaitu semasa di sekolah dan di rumah. Okey, semasa di sekolah, kanak-kanak ini didapati terlibat aktif dalam pelbagai aktiviti semasa di dalam kelas. Okay, misalnya aktiviti perbincangan, aktiviti main peranan, pembentangan dan sebagainya. Dan kanak-kanak ini juga didapati berbual dengan aktif dengan rakan-rakan mereka yang lain semasa di dalam kelas dengan menggunakan bahasa Inggeris. Okay, semasa di rumah pula, kanak-kanak ini diberi kebebasan oleh kedua ibu bapa mereka untuk melakukan pelbagai aktiviti semasa di dalam rumah. Okay, misalnya menonton televisyen, bermain permainan video, melayari internet dan sebagainya dalam bahasa Inggeris. Okey. Selain itu, kanak-kanak ini juga berinteraksi dengan ibu bapa mereka dengan menggunakan bahasa Inggeris. Okey, oleh itu kita dapat simpulkan bahawa kanak-kanak ini memperoleh bahasa kedua semasa menjalani kehidupan seharian mereka dalam konteks sosial. Itu melalui interaksi dengan persekitaran. Misalnya interaksi dengan rakan, ibu bapa dan juga guru semasa di sekolah, dan juga dengan sumber-sumber yang berada di persekitaran mereka. Okey. Perkara yang kedua yang dipelajari ialah mempelajari faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua. Faktor tersebut ialah faktor sosial, iaitu proses secara terjadi melalui interaksi dengan persekitaran mereka. Dan input bahasa yang diperoleh ini adalah daripada perbualan dan interaksi dengan rakan, guru dan juga ibu bapa mereka semasa di rumah dan juga semasa di sekolah, dan juga dengan sumber-sumber di persekitaran mereka. Okey. Jelaslah melalui interaksi tersebut apabila kanak-kanak ini sentiasa menggunakan bahasa Inggeris, iaitu sebagai bahasa dalam perbualan harian mereka, hal ini akan dapat membantu mereka untuk menguasai dan mengetahui cara sebenar penggunaan bahasa tersebut. Seterusnya meningkatkan keyakinan mereka untuk sentiasa menggunakan bahasa tersebut dalam perbualan harian mereka. Okey, yang ketiga, pelajari panduan dalam membantu penguasaan bahasa kedua kanak-kanak. Okey, berdasarkan daripada dapatan kajian tersebut, tindakan yang diambil oleh guru-guru dan ibu bapa kanak-kanak tersebut dapat memberi panduan dan contoh kepada kita, kepada rakyat tempatan, terutamanya kepada guru, kepada bakal guru dan ibu bapa di rumah dalam menentukan tindakan yang bakal diambil untuk membantu anak-anak kita ini menguasai bahasa kedua. Okey, antaranya ialah perbanyakkan aktiviti yang berpusatkan kepada pelajar semasa menjalani proses pembelajaran dan pemudahcaraan di dalam kelas, seperti mengadakan aktiviti perbincangan, pembentangan, aktiviti debat, aktiviti main peranan dan sebagainya. Hal ini adalah bertujuan untuk mewujudkan interaksi yang aktif dalam kalangan pelajar semasa di dalam kelas. Okey, selain itu juga semasa di rumah, ibu bapa boleh mendedahkan anak-anak mereka dengan persekitaran yang membawa kepada penguasaan bahasa kedua. Okey. Misalnya, ibu bapa dan anak-anak ini menonton televisyen dan main permainan video dalam bahasa Inggeris. Selain itu, anak-anak juga boleh didedahkan dengan membaca surat khabar dalam bahasa Inggeris, misalnya akhbar, The Star, News Strat Time dan sebagainya. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu anak-anak untuk mengetahui cara menggunakan bahasa Inggeris ataupun bahasa kedua ini dengan betul. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.
Okey, untuk penilaian secara keseluruhan untuk bahagian motivasi kajian, bagi pendapat saya motivasi kajian adalah sangat menarik kerana penulis artikel ini mengkaji cara pemerolehan bahasa kedua kanak-kanak Malaysia yang berada di luar negara iaitu UK. Dan kita tahu bahawa UK ini merupakan negara yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama atau bahasa pengantar bagi masyarakat mereka. Hal ini yang menjadi lebih menarik kerana situasi ini berbeza dengan kanak-kanak yang memperolehi bahasa kedua di negara sendiri kerana persekitarannya menggunakan bahasa ibunda iaitu bahasa Melayu sebagai pertuturan seharian mereka. Jadi melalui kajian tersebut terbukti bahawa situasi persekitaran di mana masyarakat yang menggunakan bahasa Inggeris ini mempengaruhi untuk mempercepatkan pemerolehan bahasa kedua kanak-kanak Malaysia yang di luar negara kerana mau tidak mahu kanak-kanak tersebut terpaksa menggunakan bahasa Inggeris untuk berinteraksi dengan rakan-rakan mereka dan juga guru-guru mereka. Selain itu juga penggunaan teknologi dalam bahasa Inggeris atau penggunaan internet dalam bahasa Inggeris juga ini mempengaruhi ataupun menjadi faktor kepada proses mempercepatkan pemulihan bahasa kedua kanak-kanak seperti mana yang ditunjukkan dalam data kajian, seperti mana ditunjukkan dalam dapatan kajian tersebut, di mana seorang kanak-kanak ini memperolehi bahasa keduanya dengan baik apabila beliau sering menggunakan bahasa Inggeris ketika melayari internet, menonton televisyen dalam bahasa Inggeris, menggunakan permainan video dalam bahasa Inggeris. Jadi secara tidak langsung perkara ini mempengaruhi beliau untuk menguasai bahasa keduanya dengan cepat berbanding dengan rakannya yang lain. Jadi perkara ini boleh dijadikan contoh kepada ibu bapa yang berada di Malaysia untuk membantu anak-anak mereka dalam proses mempercepatkan pemerolehan bahasa kedua mereka. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan pembentang yang seterusnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan teruskan kepada bahagian yang selanjutnya, iaitu berkait rapat dengan penilaian keseluruhan, iaitu pendekatan kajian. Jadi secara asasnya penulis dalam kajiannya ini menggunakan dua pendekatan kajian, iaitu yang pertama adalah temu bual dan yang kedua adalah pemerhatian. Jadi jelas kita dapat lihat di sini kami bersependapat mengatakan bahawa pendekatan kajian yang digunakan oleh penulis ini adalah amat yang bersesuaian dengan cara mempresentasikan data. Jadi dalam kajian ini cara mempresentasikan data lebih kepada berbentuk kualitatif, yaitu secara huraian memperjelaskan sesuatu pemahaman. Jadi perkara ini amatlah signifikan untuk ditonjolkan melalui temu bual dan juga pemerhatian kerana ia berbentuk mengumpulkan data secara langsung. Kita dapat lihat di sini penulis sendiri turun padang. Penulis sendiri turun padang pergi ke kawasan kajian di luar negara United Kingdom itu untuk melihat, memerhati cara pembelajaran bahasa kedua ataupun SLA ketiga-tiga kanak-kanak ini. Jadi temu bual juga dijalankan kepada ketiga kanak-kanak ini, kepada guru-guru dan juga ibu bapa mereka. Jadi perkara ini memperlihatkan kepada kita bahawa data-data yang akan dikumpulkan nanti adalah sememangnya berbentuk kualitatif. Jadi pada pendapat kami sekumpulan, jika ada penambahbaikan atau jika ada unsur ingin ditambah, boleh juga menggunakan pendekatan ataupun pendekatan berkait rapat dengan soal selidik. Yang ini berbentuk data-data bagi mengumpulkan data-data sebagai asas ataupun sebagai bukti tambahan kepada kajian ini. Okey, selanjutnya kita pergi pula kepada penilaian keseluruhan pada bahagian dapatan kajian. Jadi kami bersekumpulan bersependapat bahawa dapatan berhasil menepati persoalan-persoalan yang dibawa oleh penulis itu sendiri. Iaitu yang pertama adalah proses pemerolehan bahasa. Apakah proses pemerolehan bahasa? Jadi dapatan kajian dapat mempertontonkan proses terbabit, iaitu bersifat semula jadi ataupun naturalistik. Pada umumnya kita akan lebih kepada cenderung kita mengaitkan proses SLA ini dengan proses pembelajaran secara formal, tetapi penulis ini membawa satu pendekatan yang baru yang boleh saya istilahkan, iaitu bersifat naturalistik. Naturalistik dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Jadi kita dapat lihat dalam proses ini juga penulis cuba bangkitkan bahawa ia berbeza ikut kanak-kanak. Tahap pembelajaran mereka berbeza-beza. Jadi justru itu pemerolehan bahasa kedua juga berbeza-beza. Khususnya perbezaan individu ketara apabila kita lihat kepribadian Hazwan, Azlan dan juga Aida, yaitu ketiga kanak-kanak yang menjadi kelompok kajian penulis. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa dapatan kajian ini juga mempertontonkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses SLA itu. Jadi di sini saya mewakili kumpulan melihat bahawa cukup menarik untuk dibincangkan kerana penulis cuba mengaitkan proses pemerolehan bahasa kedua ini dengan budaya. Budaya menjadi faktor yang mempengaruhi. Kita dapat lihat di sini penulis ada mengatakan bahawa
proses budaya Asia itu mempengaruhi kanak-kanak Asia memperoleh bahasa kedua di luar negara. Mereka lebih pendiam apabila belajar di kelas. Jadi perkara ini mempertontonkan kepada kita bahwa kanak-kanak Asia ini lebih kepada memerhati saja, memerhati dan juga meniru tingkah laku di sekeliling mereka bagi diadaptasikan dalam diri mereka itu sendiri. Jadi kita dapat lihat di sini faktor yang mempengaruhi juga sudah semestinya penulis ada mengatakan bahwa dorongan persekitaran sangat membantu. Jadi kita dapat lihat di sini persekitaran seperti guru-guru, seperti ibu bapa cukup mempengaruhi proses SLA kanak-kanak. Jadi perkara ini coba dipertontonkan dalam dapatan kajian dan saya mewakili kumpulan yang lain bersependapat bahwa dapatan kajian yang telah dipertontonkan dalam penulisan ini adalah bertepatan dengan persoalan-persoalan yang coba dibawa oleh penulis itu sendiri. Jadi kita dapat lihat di sini bahwa dapatan kajian ini adalah sangat bagus. Jadi kita teruskan kepada part kesimpulan. Jadi secara kesimpulannya ataupun secara penutupnya kita dapat lihat di sini bahwa artikel yang dikaji ini adalah sebuah artikel yang menarik. Yang menarik boleh saya katakan di sini adalah kita dapat lihat penulis coba mengkaji cara hidup ataupun cara hidup proses pemahaman bahasa pemahaman bahasa kedua secara naturalistik. Yang ini coba sangat-sangat signifikan ataupun sangat menarik untuk dikaji. Jadi latar masyarakatnya yaitu di luar negara dan juga latar tempatnya, latar tempat di United Kingdom, mempelajari sesuatu bahasa. Kita sedia maklum bahwa apabila kita orang Malaysia pergi ke luar negara, amat janggal untuk kita berasimilasi, apatah lagi kita sering menggunakan bahasa ibunda kita, dialek-dialek seperti dialek Kelantan. Dialek Kelantan itu seperti kanak-kanak yaitu Hazwan. Jadi intipati kajian yang coba keluar dari indikator kajian pada kebiasaannya. Jadi kita dapat lihat di sini pada kebiasaannya proses SLA ini dikaji berdasarkan proses-proses pembelajaran secara formal, tetapi penulis mengkaji secara semula jadi, faktor semula jadi naturalistik itu amat mempengaruhi proses pembelajaran bahasa yaitu SLA, karena proses semula jadi juga dapat membantu proses SLA tersebut. Jadi secara akhirnya kita dapat lihat di sini bahwa artikel ini merupakan suatu bacaan yang baik, suatu bacaan yang baik tidak kiralah kepada ibu bapa untuk untuk mengajarkan bahasa kedua kepada anak-anak dan juga kepada pengkajian pada masa akan datang yang memainkan peranan menjadi petunjuk utama. Mungkin yang saya katakan tadi adalah faktor yang menarik adalah budaya yang mempengaruhi proses SLA itu. Mungkin melalui kajian ini kita dapat lihat di sini pengkaji tercetus ide mereka untuk mengkaji budaya itu. Bagaimana budaya itu mempengaruhi proses SLA secara spesifik. Secara spesifik, karena kita dapat lihat dalam kajian ini coba disentuh secara sepintas lalu saja, secara general saja bagaimana budaya itu mempengaruhi proses SLA. Mungkin apabila pengkaji-pengkaji ataupun ahli-ahli akademik membaca kajian ini tercetus minda mereka untuk menghasilkan sesuatu yang lebih spesifik, yang lebih bersifat sistematik dalam kajian budaya yang mempengaruhi proses SLA. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.